Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama cikgu Doreen Dazila binti Abdul. Doreen Dazila binti Abdul. Cikgu adalah cikgu sains. Kamu akan bersama dengan cikgu sepanjang tahun ini untuk belajar sains. Jadi cikgu harap kamu semua sudah bersedialah untuk belajar bersama-sama cikgu. Sebelum tu biar cikgu perkenalkan diri cikgu. Cikgu asal daripada Johor. Daripada sebuah kawasan yang bernama Endau Mersing. Cikgu anak orang kampung je. Kemudian cikgu melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia. Cikgu ambil bidang fizik tulen. Habis ijazah, cikgu dapat ijazah, cikgu sambung ke Maktab Perguruan Perguruan Sultan Abdul Halim di Sungai Petani. Dekat situ cikgu ambil kursus KPLI, kursus perguruan lepasan ijazah, yang melayakkan cikgu dapat lesen daripada KPM untuk mengajar. Sebelum ni cikgu mengajar di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Berapa tahun ni? Cikgu pun tak ingat berapa tahun kat sana. Lama jugalah, dalam 10 tahun ke 11 tahun ke kat sana. Kemudian cikgu pindah ke sini, baru je kat sini. Cikgu datang lebih kurang 2016 ke sini. InsyaAllah lagi 2-3 tahun cikgu pindah agak lah kot. InsyaAllah nak dekat dengan rumah. Cikgu tinggal dekat Beranang, Bandar Tasik Kesuma. Cikgu berkahwin dengan orang Selangor, orang Puchong, Selangor. Jadi cikgu menetap kat sini lah. Cikgu ada 5 orang anak. Yang paling kecil setakat ni insyaAllah umur 6 tahun, Ajud Hambali. Jadi cikgu akan mengajar kamu sains. Kalau kamu tak ada buku teks, tak apa, kamu boleh tengok online ataupun tunggulah ada buku teks. Tapi dalam masa yang sama cikgu buat pengajaran kita macam ni. Cikgu akan rekod video pengajaran, cikgu akan ajar, cikgu akan bagi video pengajaran pada waktu petang sehari sebelum, supaya kamu ada masa untuk tengok. Pada hari pembelajaran, sama ada kamu tengok video tu ataupun kamu buat tugasan yang cikgu bagi. Dan tugasan tu cikgu conduct kamu lah macam mana nak buat. Dengan cikgu ada 2 buku saja. Satu buku sains, buku latihan sains yang wajib beli dekat koperasi. Semua orang satu sekolah beli buku latihan tu. Belilah. Kalau dah beli buku latihan tu, kena buat lah. Kalau kena buat, kena hantar lah. Bila hantar, cikgu akan tanda. 2 adalah buku nota. Buku nota adalah buku panjang, garis-garis buku panjang. Jadi buku kita ada 2 saja. Satu buku nota, satu buku tulis. Satu buku nota, satu buku latihan. Buku latihan yang bertulis, maksudnya kalau cikgu tulis, cikgu bagi soalan melalui Telegram, cikgu bagi soalan dalam format PDF ke. Kalau kamu nak print, ataupun kamu salin balik soalan tu, soalan tu kamu boleh print, tampal dekat buku nota tadi, atau kamu salin dekat buku nota tadi. Tapi seboleh-bolehnya cikgu akan cuba minimizekan bagi soalan lah. Kita lebih pada berbincang. Sebab kamu dah ada buku yang kamu beli kat koperasi tu, buku latihan yang dah beli kat koperasi tu. Jadi kita cuba guna buku tu 100%. Tahniah kan terpilih masuk dekat Samten. Seronok kan? Seronok juga. Tapi belajar jangan lupa. Jangan lupa belajar. Sebab apa yang kamu belajar masa tingkatan 1 ni, dia boleh tanya masa kamu tingkatan 5 nanti, SPM nanti. Dia boleh tanya. Sebab kamu ada pelajar dalam silibus KSSM. KSSM ni silibus dia bersambung. Dia punya kesinambungan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Contohnya, dalam sains bab 1, kamu akan belajar pertukaran unit exchange. So dalam unit ni kamu akan belajar imbuhan, prefixes. Jadi contoh. So bila kita beli beli laptop, contoh kita beli laptop, kita akan tanya RAM dia berapa. So dia akan bagi tahu berapa megabyte, berapa gigabyte. So perkataan giga, mega tu adalah imbuhan. So kamu akan melakukan pertukaran unit. Contoh.
10 cm sama dengan berapa meter. Contoh 5 km sama dengan berapa meter. Itu contoh. Itu yang mudah lah. Kamu dah belajar tu kat sekolah rendah. Tapi sains dia upgrade sikit. Sentimeter apa dia? Sentimeter kuasa 2. Ataupun sentimeter padu, sentimeter kuasa 3. Nak tukar kepada meter padu, meter kuasa 3. Ataupun kilogram kepada gram. Ataupun meter per saat kepada kilometer per jam. Kamu akan belajar pertukaran unit tu. Susah sikit lah, tapi seronok. Susah sikit sebab dia matematik, tapi seronok. Perkara yang kamu belajar ni, kamu akan belajar lagi dalam matematik tingkatan 4. Tak saja cikgu tingkatan 4 ni. Fizik tingkatan 4 pun ada. Tapi dia taklah ajar betul-betul satu-satu macam kamu belajar sains ni. Dia bagi secara am. Sebab kamu dah belajar masa tingkatan 1. Jadi masa tingkatan 1 ni, kamu tak boleh main-main sebenarnya. Seronok lah masuk sekolah menengah pakai kain lain, tak pakai kain biru dah kan. Remaja. Sekolah rendah budak-budak. Sekolah menengah kita jadi remaja. Seronok lah kan. Tapi kena ingat, tak boleh belajar main-main. Sebab yang kita belajar pada tingkatan 1 ni, kita boleh tanya sampai tingkatan 5. Kalau tingkatan 5 nanti ambil aliran sains, iaitu yang ada belajar fizik, kimia, bio, banyaklah dia tanya. Tapi kalau kamu tak ambil yang fizik, kimia, bio, maths tu, kamu ambil sains saja, sains teras dengan matematik pun dia tanya lagi dalam tu. So memang kena belajar betul-betul lah. Jadi katakanlah kalau impian nanti tingkatan 4 nak ambil aliran sains, iaitu nak belajar biologi, nak belajar kimia, nak belajar fizik, nak belajar matematik tambahan, nak belajar biology, nak belajar chemistry, nak belajar physics, nak belajar maths. Those subjek adalah aliran sains. So kalau nak ambil aliran sains, sebenarnya kamu punya markah PBD, penilaian berdasarkan bilik darjah. Kamu punya markah PT3, kalau ada PT3 lagi insyaAllah. Untuk subjek matematik, sains, RBT, kena strong. Really strong. Kena sangat bagus. Bagus bermaksud markah PBD, markah penilaian bilik darjah kamu, ataupun PBL, maka kamu kena dapat sekurang-kurangnya 5 atau 6. Macam mana nak dapat markah 5 atau 6 tu? Tak susah pun. Cikgu bagi latihan, buat. Jangan tiru. Kenapa? Apa akan jadi kalau kamu tiru? Tak jadi apa-apa. Cikgu tahu kamu tiru. Tapi kalau betul, cikgu bagi markah lah. Kalau salah, cikgu tolak lah. Cikgu tahu kamu tiru. Tapi apa je akan jadi kalau kamu tiru? Pertama, kamu mungkin tak faham. Bila kamu tak faham, kamu takkan dapat jawab kalau dalam periksa. Bila kamu tak dapat jawab dalam periksa, kamu akan rasa susah. Sebenarnya rasa susah, selama-lamanya kamu akan rasa susah lah. Tapi kamu kena ingat lah, hidup ni memang susah. Sebab dunia ni kan ujian, memang susah. Jadi sebab tu, kalau dalam pepatah Melayu kata, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi belajarlah betul-betul. Tak faham tanya, jangan ikut kawan-kawan. Kalau anak saya kata apa? Ikut kawan je, nanti kalau kawan dia mati, saya tanam sekali. Jangan ikut kawan-kawan. Kita kubur pun asing-asing. Dosa pahala kita tak share. So jangan ikut kawan-kawan. Belajar betul-betul. Masa depan dia, masa depan dia. Masa depan kamu, masa depan kamu. Jadi, sains ni apa? Sains ni adalah kajian, pemerhatian. Saintis ni dia tengok, dia kaji, dia buat kajian yang ada standard, yang ada langkah yang standard. Jadi sains ni adalah satu ilmu yang melibatkan pemerhatian dan kajian. Jadi ulama-ulama kita dulu macam Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Ibnu Battuta, Ibnu Sina, ulama-ulama kita ni dulu kebanyakannya adalah Farhufaz, yang hafal Quran kebanyakannya. Contohnya macam Ibnu Battuta. Kenapa Ibnu Battuta sangat glamour? Kenapa sangat glamour? Sebab zaman tu tak ada peta lagi, tak ada orang berlayar. Ibnu Battuta ni terlalu terror ilmu pelayaran.
So dia buat peta, dia belayar. Tapi peta dia terbalik lah sebab dia tengok bintang kan. Dia tengok bintang macam tu, dia salin macam tu, terbalik sikit lah utara dan selatan. Tapi peta dia jadi rujukan. Macam Ibn Sina, ada kitab Avicenna, orang putih panggil dia Avicenna. Kitab dia tu jadi rujukan buku perubatan sampai hari ni. Sebab dia kaji anatomi manusia tu, dia tak bedah pun mayat. Sebab orang Islam tak boleh aniaya mayat, tak boleh aniaya mayat. Kemudian macam Al-Khawarizmi, teorem Pythagoras, tu matematik lah. Tu Al-Khawarizmi jumpa tu. Banyak lagi. Saintis Islam masa zaman kegemilangan Bani Abbasiyah tu sangat bagus. Tapi sekarang orang Islam dia bagus, orang Islam sekarang pun bagus. Tapi kamu generasi akan datang, cikgu harap kamu akan menjadi para saintis. Dalam masa sama kamu adalah para hufaz yang menghafal Al-Quran yang fasih. Okey. Jadi sains ni sangat penting. Penting ke? Sangat penting. Sebab cikgu rakam guna handphone cikgu hari ni, cikgu upload guna internet, kamu tengok dekat perisian bernama Telegram, semua tu takkan dapat kalau tak ada ilmu sains. Kajian demi kajian yang dilakukan, pemerhatian, salah betul balik, salah betulkan balik, sampai dia jadi stabil dan diguna pakai seluruh dunia. Kamu lahir-lahir kamu dah dapat handphone, betul. Kamu dah dapat tengok bentuk handphone tu kecil comel macam tu. Zaman cikgu tak ada handphone. Masa cikgu lahir, yang ada telefon yang ada ganggang, yang ada tali, ada sen. Kemudian daripada telefon tu dapat handphone. First handphone atau besar macam kasut tu, ada antena panjang. Kemudian glamour lah, keluarlah pula telefon kecil je, flip, Motorola StarTAC. Sangat glamour handphone tu. Handphone tu kalau baling kat anjing pun boleh mati. Handphone tu tak rosak. Iklan dia, handphone tu jatuh daripada helikopter, jatuh atas bangunan, jatuh atas lori, jatuh kat jalan raya. Ada orang ni kejar, angkat handphone tu, buka Hello Moto. Zaman tu. Kemudian daripada telefon yang ada antena, telefon tak ada antena, keluar Nokia. So Nokia memang sangat glamour dengan game. Masa tu game yang paling, handphone yang ada game Nokia je lah masa tu, game Snakes. Kemudian daripada tak ada warna, handphone ada warna. Daripada tak boleh ambil video, handphone boleh ambil video. Daripada video resolusi rendah 3GP, dah boleh sampai HD dah sekarang. Video boleh sangat sharp. Daripada kamera depan sangat rendah dia punya pixel, sekarang kamera depan pun dah sampai 3 kamera. Kamera bahagian belakang boleh sampai 5 kamera. So teknologi going so fast. So ini adalah sumbangan-sumbangan sains. Contohnya bangunan-bangunan pencakar langit, macam mana nak bina konkrit, itu adalah kajian daripada bidang sains semua. Bidang-bidang yang dia cakupi yang kita nampak daripada segi profesionalnya, macam jurutera bahagian elektrik, jurutera bahagian awam, jurutera bahagian mechanical, jurutera bahagian sounds, jurutera bahagian music. So terlalu banyak bahagian jurutera. Dan juga ada bahagian profesional yang lain, doktor, dentist, doktor gigi lah kan, architecture, apa lagi, banyaklah bidang-bidang profesional yang ada dalam sains. So secara amnya, sekiranya kamu ambil aliran sains nanti masa tingkatan 4, peluang untuk kamu sambung belajar tu sangatlah luas. Tapi kalau kamu tak ambil aliran sains, tak boleh sambung belajar ke? Boleh, tak ada masalah pun, boleh. Yang penting tak kisahlah aliran apa pun, yang penting belajar je rajin. Kalau duduk aliran sains tapi belajar malas, tak guna juga. Belajar memang kena rajin. Okey. So dalam bidang sains, macam kamu dapat tengok TV tu semua, tu satellite. Dulu kita pakai line tetap, maksudnya kena ada wire-wire tu kan. So sekarang dah pakai satellite dah. Okay. Kalau kamu ada buku teks, okay, ni buku teks kita, buku teks sains kelas 1. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh rujuklah buku teks. Okay, kalau kita tengok buku teks kita dekat muka surat 6, kat surat 6 ni, pengelasan bidang sains. Okay, ni lah gambar rajah ni, pengelasan bidang sains.
Dalam bidang ni disebut bidang fizik, bidang biologi, bidang kimia, bidang geologi. Geologi ni pergerakan tanah. So dalam pergerakan tanah, contohnya pergerakan plate tanah dalam laut kan. Dalam laut dia ada dasar laut. Dalam laut tu bila dasar laut tu bergerak, plate tanah tu bergerak, dia ada seismometer yang akan kesan. Bila pergerakan tu kuat, seismometer tu akan bagi amaran bahawa tsunami akan berlaku. Itu kemajuan dalam bidang sains. Dan kita ada astronomi. Astronomi semua tahu lah, ahli kaji bintang kan. Meteorologi sama juga. Meteorologi ni macam diramalkan pantai timur akan berlaku hujan, angin monsun akan datang pada semua ramalan-ramalan tu bawah meteorologi. Yang kira hujan akan berlaku, ramalan cuaca, tu meteorologi, antara bidang sains. Jadi kerjaya dalam bidang sains ni banyak. Salah satunya cikgu lah. Kalau kamu jadi cikgu sains. Tapi kalau tak jadi cikgu sains, tak boleh ke? Boleh. Kerja apa-apa pun okey. Jadi hari ni cikgu nak memperkenalkan lah mak-mak sains sebab kita ni tak dapat datang sekolah lagi. So cikgu tunjuklah mana-mana alat yang ada. Jadi cikgu harap kamu ada buku teks. Kalau tak ada tak apa ya. Kalau tak ada tak apa. Kalau ada kamu boleh rujuk buku teks. Di muka surat 10 kita nak belajar. Surat 10 ni kat sini dia bagi nama nama-nama alat makmal dengan gambar raja dia dan fungsi dia. Jadi cikgu ada bawa sebahagian. Jadi kita tengok daripada yang alat yang pertama ni lah, kedua, ketiga, keempat, kelima, kita tengok yang ni. So jadi kita mula dengan tabung uji dan tabung didih. Okey. Ni tabung didih. Tabung didih. Ni tabung uji. Tabung uji ni sikit je, kecil je. So kita nak cuba sikit-sikit. Tabung didih ni kita nak letak larutan yang banyak. Nak panaskan kat bawah dia tabung didih. Okey, tabung didih, tabung uji. Okey. Kemudian kita ada bika. Bika. Tengok, kena tengok sekali simbol bika tu. Okey, ni bika. Bika ni dia ada sukatan dia. Kalau macam ni dia tulis 100, kat sini ada tulis 100 meter padu. So dia boleh pergi 100 ml je lah. 100 ml 1 meter padu kat besar. 100 ml. Salah cikgu salah sebut. Salah. Bika okay, macam ni bika. Ni bika juga. Nampak dia tulis kat sini 250 ml. Jadi macam kat sini, dekat bika ni dia tulis kan, dia bermula dengan 200, 150. Jadi dan tengah-tengah ni 175 bahagi 2 lah. So macam ni kan. Yang ni 50. Maksudnya sini 25. Daripada bawah ni kosong. 25, 50, 75, 100, 125. Baca macam tu. Tapi kalau kita nak sukat 140, dia tak ada kan. Tak boleh lah. Dia kena yang ada dekat sini. Yang kena ada ikut dekat sini. Okey, kemudian kita ada kelalang kon. Ini kelalang kon. Kelalang kon ini pun cikgu ambil yang 250. Dia ada saiz besar lagi. Dia ada yang saiz 500, dia ada kat saiz 1000, dia ada besar lagi. Tapi cikgu ambil yang 250. So ni kelalang kon. Sama juga dia ada sukatan dia. Kalau sini 100, 125, 150. Ni dalam gandaan 25 lah. Kemudian kita ada kelalang dasar lepe. Okay. Ni. Dia rata, dia flat. Ni. So nampak teng 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 teng. Jadi ini kelalang dasar lepe. Sama juga dia ada kuantiti dia berapa banyak. 250 ml. Tapi dia tak ada senggatan. Jadi kalau macam ni tak ada senggatan, kita nak tahu kita isi air dalam ni banyak mana. Sebab tu kita perlukan silinder penyukat. Okey, ni silinder penyukat. Okey, nampak ke? Tak nampak lah. Mana kamera? Nampak macam mana je pusing. Ni kamera ni. Nampak kot. Ni ada 5, 10, 20, 30. Ni ada sukatan-sukatan dia. So ke dalam penyukat. Kalau dekat silinder penyukat ni, depan dia ni nampak nampak kot. Cikgu harap kamu nampak lah. Dia macam ada muncung sikit. Macam muncung sikit. So muncung ni lah yang kamu buat tuang macam ni. Ada setengah-setengah larutan tu kita kena pakai rod kaca. Tak apa. Kalau kamu belajar kimia, kamu memang selalulah pakai benda-benda ni. Kemudian kita ada buret, kita ada pipet. Okey, itu alat dia besar, cikgu tak boleh bawa. Nanti kalau ada rezeki masuk makmal kita pakai. Kita ada tungku kaki 3. Tungku kaki 3 untuk bakar-bakar bawah ni lah guna peluru bangsa. Kasar dawai kita letak atas ni. Cikgu tak jumpa kasar dawai tadi. Tapi tak apa. Nanti bila-bila ada peluang masuk makmal, kita masuk makmal.
Ini corong turas. Corong turas. Corong turas. Corong turas. Sebab ujung dia macam sengit sikit. So di dalam ni kita akan letak kertas turas. Kamu ada eksperimen yang buat kertas turas. Lepas tu kamu ada balang gas. Balang gas ni untuk gas lah. Tapi dia tak ada tulis apa-apa, kosong je. Belakang dia kosong je. Cuma belalang balang gas ni dia ada kaca lah untuk kamu tutup, jangan bagi gas tu macam ni. Kemudian kamu ada kaki retot. Cikgu tak bawa juga kaki retot sebab besar. Kamu ada piring sejat. Okay, ni piring sejat. Piring sejat. Piring sejat. Okay. Kemudian kalau kita tengok buku teks, kamu ada simbol-simbol amaran bahan berbahaya. Okey, ini simbolnya. 1 tanda pangkah, tereng. 1 tanda radioaktif, tereng. Nampak. Ni tanda mengkakis. Ini tanda racun. Ini tanda mudah molotov, kerana bom mudah terbakar. Biasa kita jumpa yang ni lah. 1, 2, 3 ni. Okay, ni pun biasa juga jumpa kot. Yang ni jarang. Kecuali benda tu yang berasid adalah ni. Ni bom ni adalah ni kan. Tapi jarang jumpa lah pada barang-barang kat rumah. Kalau barang kat rumah biasanya kita jumpa yang ni. Kita jumpa yang ni. Yang ni jarang jumpa. Okay. Jadi perkara yang pertama kamu kena buat, kamu kena buat nota. Okay. Dekat nota kamu kena ada radas makmal dan fungsinya. Kena ada lah. Jadi kamu salin. Buka buku teks online tu, kamu salin. Okey, gambar yang biru ni janganlah lukis. Susah nak lukis ni. Ini gambar. Ambil pakai kamera, kamu lukis gambar yang putih ni. Lukis gambar yang putih ni. Lepas tu tulis fungsi dia. Lukis gambar yang putih ni, tulis fungsi dia. Macam tu. Okey, satu. Kamu tulis radas makmal dengan fungsi dia 1. Yang kedua, kamu kena buat ni. Simbol ni. Untuk apa? Simbol ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 simbol. Ayah cikgu nak petang. Ada 6 simbol. Fungsi dia semua. Buka buku teks online, salin 6 simbol ni fungsi dia. Kalau kat sini dia kata bahan merengsa. Bahan kimia merengsa boleh menghasilkan wap atau wasap yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. Elakkan dari menghidu wap atau wasap. Gunakan bahan kimia tersebut dalam kebut wasap. Contoh kloroform dan amonia. Salin. Okey. Kemudian dekat buku teks ni juga, muka surat 13. Peraturan dalam makmal dan langkah keselamatan. Ni pun kamu kena salin. Peraturan dalam makmal dan langkah keselamatan. So ada 5 perkara kamu kena salin. 5 ke 4 perkara kamu salin. Pertama, kamu kena salin alat radas makmal dan fungsi dia. 1. 2, kamu kena salin simbol amaran. 2. 3, kamu kena salin peraturan dan langkah. Yang keempat, langkah keselamatan. Maksudnya kamu kena salin buku teks muka surat 10 sampai muka surat 11, muka surat 12 dan muka surat 13. Okey. Dalam kelas akan datang nanti, cikgu akan ajar 1.3. 1.3 ni dia pening-pening sikit. Sebab dia melibatkan matematik dalam kelas akan datang. Jadi kalau tak faham PM cikgu. Tak faham PM cikgu. Itulah tak faham PM cikgu. Ni je kerja rumah untuk minggu ni. Nanti kita jumpa minggu depan. Cikgu bagi lagi video macam ni. Kita belajar apa tadi? Cikgu lupa. Unit PIY. Kuantiti fizik dengan unit PIY. Itu kita belajar minggu depan. Cikgu minggu ni kita dah belajar 1.1 dan 1.2. Kamu dah belajar dua subtopik dah. So sama-sama kita doa, harap-harap
COVID ni cepat habis. Ada rezeki, panjang umur, insyaAllah. Bolehlah kamu masuk amal, main dengan cikgu. Cikgu tak kenal kamu, cikgu tak tahu nama kamu, cikgu nak panggil nama pun tak boleh. Kalau kamu rajin, kamu buatlah video, hantar kat cikgu. PM tau, personal message. Janganlah tak dalam grup kelas ni. Kamu pening cikgu ni, kamu gede nama kamu macam tu. So kamu hantar dekat cikgu PM. Cikgu, nama saya macam ni. Saya dulu daripada sekolah SK Batu 9. Macam tu. Saya dulu daripada SK Bukit Raya. Tulis macam tu lah. Saya sekarang duduk kat mana? Cikgu nak tahu nama kamu siapa. Cikgu nak tahu kamu daripada apa? Tak kisah pun. Cikgu nak tahu nama kamu siapa. Cikgu nak tahu cita-cita kamu apa. 2 je. Nama siapa, cita-cita apa. Tambah 3 lah. Nama apa, cita-cita apa. Nak masuk universiti mana. Kenalah, ada cita-cita nak masuk universiti. Cikgu dulu orang kampung. Cikgu cuma cita-cita nak masuk universiti Sains Malaysia sebab cikgu tengok cerita Ali Setan. Cikgu kata macam best universiti ni. So cikgu selalu rasa macam nak masuk USM. Kata-kata satu doa. Sebab cikgu selalu rasa nak masuk USM, cikgu dapat masuk USM. Jadi kenalah. So nak kerja apa, nak masuk universiti mana. Boleh. Nama, nak kerja apa, nak masuk universiti mana. Okey. Tak apalah kalau kamu rasa kamu nak kerja lah. Kerja saya macam tak apa, tu rezeki, impian. Kita kongsilah yang mana okey. Alright. Okay, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa minggu depan. Terima kasih. Ma'assalamah. Assalamualaikum.